Dalam video ini, kami akan menerangkan The Encik Mill. Filem ini mengisahkan tentang 10 orang yang mengambil pekerjaan yang sama menguntungkan tetapi mendapati diri mereka sendiri dikurung dan dipaksa bermain permainan pembunuhan. Siapakah yang akan menjadi pemenang dan memenangi hadiah utama pada akhirnya? Mari kita ketahui di kilang hasutan. The Encik Mill bermula dengan menunjukkan seorang pemuda bernama Yuki yang sedang melihat-lihat majalah dalam mencari pekerjaan. Namun, Yuki berasa putus asa kerana pekerjaan itu sepadan dengan kebolehannya, yang kebanyakannya sangat gaji minima. Tidak lama kemudian, seorang wanita bernama Shoko menghampirinya yang sedang bingung. Shoko nampaknya perasan bahawa Yuki sedang mencari pekerjaan. Shoko kemudian menawarkan Yuki pekerjaan dengan bayaran 112,000 yen atau $1,236 AS sejam tanpa perlu sebarang pengalaman atau kelayakan. Yuki, yang memerlukan wang dan tidak mempunyai kemahiran khusus, segera tergoda dan menerima pekerjaan itu ditawarkan oleh Shoko. Pendek cerita, Yuki dan 10 orang lain, termasuk Shoko, kemudian dibawa ke satu tempat dipanggil Yayasan Eksperimen Channel yang dikata terima kasih. Akan mengumpul data psikologi pada 10 orang untuk kajian rahsia selama 7 hari. Seorang pengendali bercakap melalui pembesar suara menyuruh mereka meletakkan semua barang mereka di dalam loker dan membawa 10 orang menuruni tangga lingkaran yang menuju ke bawah tanah. Apabila mereka sampai di hujung tangga, mereka sampai ke sebuah bilik dengan meja makan yang besar. Apabila semua orang telah memasuki bilik, satu-satunya pintu yang mereka lalui sebagai akses masuk dan keluar telah dikunci secara automatik. 10 orang itu kemudian memeriksa keadaan di dalam bilik itu. Beberapa orang melihat monitor di dinding menunjukkan baki masa berjalan ke belakang untuk 7 hari berikutnya. Walau bagaimanapun, mereka masih tidak pasti tentang skrin monitor di bawah jam tangan, yang hanya dipaparkan nombor 3 digit yang berubah. Beberapa orang lagi memeriksa meja makan yang ternyata terhidang pelbagai hidangan lazat yang disediakan untuk mereka semua. Bukan itu sahaja, di atas meja itu juga terdapat 10 patung kecil berpakaian adat kaum India. 10 orang itu kemudiannya memutuskan untuk makan bersama dan berkenalan antara satu sama lain. Ada seorang lelaki berkacamata bernama Osako datang ke tempat itu bersama tunangnya bernama Wakana. Terdapat juga seorang pemuda bernama Maki dan seorang wanita berambut panjang bernama Mia. Selain Yuki dan Shoko, terdapat juga seorang lelaki berkacamata tebal bernama Iwai, seorang separuh umur wanita bernama Puan Fuchi, seorang lelaki tua bernama Encik Ando dan seorang lelaki bernama Nishino yang memakai jaket merah. Selepas para peserta mengenali antara satu sama lain, salah satu patung kecil itu bercakap dan mengalu-alukan para peserta ke sebuah rumah bernama Paranoia. Selepas itu, datang robot sentri berjalan di atas landasan yang terbentang di atas siling. Pengawal robot kemudian menerangkan peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua peserta semasa berada di Paranoia dalam masa 7 hari. Pertama, semua peserta dikehendaki masuk ke bilik masing-masing sebelum jam 10 malam. Kedua, jika kes jenayah berlaku, peserta mesti menyelesaikan kes dan mencari pelakunya. Seseorang yang boleh menyelesaikan kes itu dipanggil detektif. Apabila detektif telah menentukan siapa penyamar atau pelakunya, peserta lain boleh mengundi untuk bersetuju atau tidak bersetuju dengan keputusan detektif. Jika keputusan undian majoriti menunjukkan bahawa mereka bersetuju dengan keputusan detektif, robot itu pengawal akan membawa penyamar ke penjara. Ketiga, permainan akan tamat dalam tempoh 7 hari atau apabila hanya tinggal 2 peserta sahaja. Selepas itu, para peserta diminta mengambil kad yang mempunyai nombor mengikut urutan 1 hingga 10 untuk menentukan bilik mereka. Apabila peserta selesai makan dan menikmati masa lapang, Nishino datang kepada Puan Fuchi yang berada di dapur bersama Mia. Nishino kemudiannya berhadapan dengan Puan Fuchi dengan mengatakan bahawa dia kelihatan seperti pengetua sekolah yang mendera pelajarnya yang muncul dalam berita baru-baru ini. Puan Fuchi jelas menafikan tuduhan itu dan sangat kecewa kerana dia berasa difitnah. Sebaliknya, Mia kelihatan sangat takut mendengarnya. Sementara itu, peserta lain menemui sekotak alatan yang sering digunakan oleh detektif. Menyelesaikan kes jenayah, serta rak yang penuh dengan cerita detektif dari seluruh dunia. Tidak lama kemudian, kedengaran pengumuman menyuruh peserta segera masuk bilik mereka kerana sudah pukul 10 malam.
Yuki dan Shoko saling mengucapkan selamat tinggal sebelum masuk ke dalam bilik masing-masing. Yuki menyedari bahawa pintu biliknya tidak berkunci dan ada yang misteri kotak di dalam biliknya dan bilik 9 peserta yang lain. Apabila semua peserta membuka kotak menggunakan kad yang mereka pilih, mereka terkejut cari senjata tajam dan mesej pada sekeping kertas di dalam kotak. Keesokan harinya ketika Mia berjalan di lorong, Mia menjerit histeria selepas itu melihat pemandangan ngeri di hadapannya. Semua orang segera keluar dari bilik itu sebaik sahaja mendengar jeritan Mia dan sangat terkejut melihat Nishino yang sudah terbaring tidak bermaya akibat ditembak berkali-kali. Serta-merta, 9 peserta yang lain menyedari bahawa mereka terlibat dalam sesuatu yang mengancam nyawa permainan membunuh. Yuki yang panik berlari ke arah pintu dan memohon kepada master permainan melalui kamera CCTV untuk mengeluarkan dirinya dari situ. Bagaimanapun, pintu itu tetap berkunci dan mereka semua terperangkap di dalam. Encik Ando, yang cuba kekal bertegas dalam bertindak balas terhadap insiden yang mengerikan itu Nishino, kemudian mencadangkan semua orang menyemak kotak di dalam bilik Nishino dan mencari kapsul yang mengandungi racun sianida yang telah digigit sedikit. Selepas menyiasat bilik Nishino, semua peserta kemudian mengikut pengawal robot yang membawa mayat Nishino entah ke mana. Di dalam sebuah bilik, mereka melihat mayat Nishino dimasukkan ke dalam keranda dan terdapat 8 keranda. Para peserta semakin yakin bahawa mereka terlibat dalam permainan maut. Selepas itu, operator mengumumkan melalui pembesar suara bahawa sudah tiba masanya untuk menyelesaikan kes pembunuhan Nishino dan tentukan siapa yang telah membunuh Nishino. Operator juga menjanjikan bayaran 2 kali ganda untuk peserta yang menjadi detektif dan membongkar dengan betul kes pembunuhan Nishino dan penyamar dan mangsa. Mendengar tawaran menarik itu, semua orang kelihatan berminat dan Osako tidak mensia-siakan peluang itu untuk mengambil bahagian hadapan menjadi detektif buat kali pertama. Osako dengan tegas menunjuk Iwai sebagai pelakunya kerana dia telah mendengar bahawa Nishino telah menuduh Iwai sebagai pembunuh di Jalan Aoyama yang dikehendaki oleh polis, yang mukanya terpampang di surat khabar. Tetapi Yuki kemudian campur tangan dalam tuduhan Osako kerana menurutnya, orang tidak berhak saling tuduh-menuduh sesama sendiri. Yuki kemudian mencadangkan agar semua peserta menunjukkan senjata yang mereka ada di dalam kotak untuk mencari keluar jika sesiapa mempunyai pistol yang boleh digunakan untuk menembak Nishino. Jelas sekali semua orang segera menolak cadangan Yuki kerana mereka takut menjadi ditangkap oleh penipu yang akan cuba menyerang mereka. Tanpa berlengah lagi, Osako segera mengadakan undian di mana keputusan pengundian menunjukkan 4 orang ramai bersetuju dengan keputusan Osako untuk melantik Iwai sebagai pelaku pembunuhan Nishino dan 3 yang lain tidak bersetuju. Apabila Shoko hendak menyatakan pilihannya, dia memilih untuk melangkau dan diluluskan oleh robot pengawal. Akhirnya Iwai kemudiannya dibawa lari oleh pengawal robot, kemudian terkena renjatan elektrik dan dihumban ke dalam penjara. Yuki, yang cuba menghalang Iwai daripada dipenjarakan, telah dilemparkan oleh robot pengawal sebaliknya sehingga badannya terhantuk kuat ke dinding. Kesemua peserta yang tinggal kemudian pulang ke bilik masing-masing. Yuki yang berada di dalam biliknya seorang diri, kemudian memeriksa semula senjata di dalam kotak itu dan terdapat pistol di dalamnya. Dia segera panik dan terkejut kerana senjata yang dia dapat sebelum ini bukan pistol. Kerana pintu bilik mereka tidak berkunci, jadi sesiapa sahaja boleh disyaki. Para peserta kemudian memeriksa senjata di dalam bilik Iwai dan mendapati kotak itu kosong. Osako kemudiannya beranggapan bahawa penyamar itu masih berada di tengah-tengah mereka dan akan cuba melaga-lagakan peserta terhadap satu sama lain. Apabila semua peserta telah pergi ke bilik masing-masing untuk tidur, Yuki memeriksa bilangan peluru di dalam pistol dan menyedari bahawa pistol itu tidak dilepaskan, yang bermaksud bahawa pistol itu bukanlah senjata yang digunakan untuk membunuh Nishino. Yuki berasa lega. Sementara itu, Puan Fuchi, yang diam-diam menyelinap keluar dari bilik untuk mengambil buku di ruang rehat, ditembak di kepala oleh Mia menggunakan pistol paku. Pada hari ketiga, para peserta menemui mayat Puan Fuchi di koridor dan serta-merta memeriksa kotaknya yang juga kosong seperti milik Iwai. Melihat orang yang terbunuh satu persatu, maka membuatkan Wakana menjadi ketakutan dan menjerit histeria. Dia bergegas ke pintu dan meminta untuk dikeluarkan dari permainan maut itu. Suasana serta-merta menjadi kecoh dan para peserta saling tuduh-menuduh antara satu sama lain.
Sehingga akhirnya Encik Ando memecahkan mereka semua. Osako, yang mengesyaki Encik Ando, kemudian bertanya kepada lelaki tua itu mengapa dia mengambil bahagian dalam kejadian maut permainan. Encik Ando mendedahkan bahawa anaknya telah menyertai permainan ini 6 bulan lalu dan meninggal dunia dalam permainan maut. Sejak itu, dia cuba memasuki permainan untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dalam permainan itu. Pada waktu petang, Encik Ando melawat Yuki di biliknya dan mencadangkan agar mereka meronda di lorong untuk mengelakkan lebih banyak korban. Setakat ini, Encik Ando memerhatikan pergerakan robot pengawal itu, yang hanya bergerak mengikut arah jam. Oleh itu, mereka boleh mengelakkan pengawasan pengawal robot dengan bergerak mengikut arah lawan jam. Yuki dan peserta lain bersetuju dengan cadangan Encik Ando. Dipendekkan cerita, selepas Encik Ando mencadangkan rancangan untuk meronda, semua peserta iaitu Yuki dan Shoko mendapat giliran pertama untuk meronda di lorong. Semasa mereka membuat rondaan, tiba-tiba robot pengawal itu berpusing menyebabkan mereka berdua panik dan segera bersembunyi daripada perhatian robot pengawal. Sementara itu, Wakana yang sepatutnya meronda bersama Mia menggantikan Yuki dan Shoko di selekoh seterusnya, sibuk berbual dengan Osako di dalam salah satu keranda. Wakana yang berasa tidak selesa kerana bilik itu terasa berhantu, memutuskan untuk pergi dan tinggalkan Osako. Tanpa diduga, selepas Wakana pergi, siling di dalam bilik itu bergerak ke bawah perlahan-lahan, kemudian mengejutkan jatuh sangat cepat dan serta-merta menghempak badan Osako sehingga dia remuk hingga mati oleh siling. Keesokan harinya, pada hari keempat, para peserta, yang sudah mengetahui punca kematian Osako, kemudian cuba mencari lokasi Swiss untuk mengalihkan siling bilik, tetapi boleh tidak menemui sebarang butang atau Swiss. Wakana, yang mengetahui bahawa teman lelakinya telah meninggal dunia secara mengerikan, menangis histeria dan mengutuknya tindakan kejam penipu yang telah membunuh Osako. Siling dalam bilik mula bergerak semula, jadi peserta bergegas keluar dari situ. Semasa di luar, Encik Ando dan Yuki menangkap Maki bermain dengan alat kawalan jauh. Kerana dituduh sebagai penyamar, Maki kemudian melarikan diri dan menunjukkan senjatanya, busur silang, sambil cuba membuktikan bahawa dia bukan penyamar. Kerana dia masih dituduh, Maki kemudian menembak beberapa anak panah ke arah Encik Ando dan yang lain. Namun, Wakana yang sudah tertekan kerana kematian Osako, tiba-tiba menyerbu masuk bilik Maki dan segera membunuhnya dengan kapak. Selepas itu, dia membunuh diri dengan mengelar lehernya menggunakan kapak. Selepas kematian Maki, mereka juga memeriksa senjata di dalam kotak di bilik Maki dan memang senjata itu ialah busur silang. Ini menunjukkan bahawa terdapat 2 pengimport dalam permainan. Selepas menjaga mayat Wakana dan Maki, para peserta kemudiannya cuba bertenang turun di ruang makan. Ketika Mia menghidangkan teh panas kepada para peserta, Yuki ternampak parut luka di pergelangan tangannya. Selepas peserta pulang ke bilik masing-masing, Yuki datang ke Mia di biliknya dan bertanya tentang parut di pergelangan tangannya. Mia kemudian memberitahu bahawa sejak kecil dia mempunyai hubungan yang tidak harmoni dengan keluarganya dan mempunyai masa lalu yang kelam, menyebabkan dia ingin membunuh diri berkali-kali. Selepas mendapat anak, Mia merasakan hidupnya semakin bahagia, jadi dia berazam untuk melakukannya keluar dari permainan maut ini dengan segala cara untuk bertemu dengan anaknya semula. Mendengar ini, Yuki segera meneka Mia sebagai penyamar yang membunuh Puan Fuchi. Namun, Yuki segera lemas dan rebah selepas Mia mencampurkan racun yang melegakan otot ke dalam minuman tehnya, yang ditemuinya di dalam kotak di dalam bilik Puan Fuchi. Mia kemudian mendedahkan bahawa dia sengaja membunuh Puan Fuchi kerana dia mengingatkannya tentang pengetua yang mendera pelajarnya. Mia kemudian cuba membunuh Yuki dengan pistol paku, tetapi Yuki dapat mengelak serangan itu dan segera melarikan diri keluar dari bilik. Pengawal robot sedang membuat rondaan di lorong dan mengarahkan peserta untuk kembali ke bilik mereka kerana sudah menghampiri pukul 10 malam. Kerana dia sudah tahu pergerakan robot pengawal itu, Yuki dapat mengelak dari pengawal itu pemantauan dan penyembunyian robot. Mia yang sudah tidak mempedulikan perkara ini kemudiannya mendapat hukuman daripada robot pengawal itu melanggar peraturan pertama, di mana robot pengawal menembak Mia hingga mati. Melihat ini, Yuki akhirnya menyedari bahawa Nishino mati kerana melanggar peraturan pertama, jadi pengawal robot menembaknya.
Pada hari kelima, Yuki kemudian menjelaskan kejadian yang menimpa dia dan Mia peserta lain dan mendedahkan bahawa Nishino mati kerana pengawal robot menembaknya. Yuki menganggap bahawa Nishino cuba membunuh dirinya dengan meminum racun sianida supaya dia menjadi seorang mangsa dan memperoleh wang yang kemudiannya akan dihantar kepada keluarganya. Tidak lama kemudian, suara operator kedengaran memuji kemahiran menganalisis Yuki. Kerana dia berjaya meneka dengan betul punca kematian Nishino, dia berhak mendapat hadiah wang. Tetapi Yuki, yang tidak lagi mengambil berat tentang perkara ini, kemudian meminta Encik Ando dan Shoko untuk menunjukkan mereka senjata masing-masing. Yuki mula-mula menunjukkan kepadanya senjata yang dia miliki iaitu pistol dengan peluru yang masih utuh, manakala senjata Encik Ando ialah pemecah ais. Tetapi Shoko tetap enggan menunjukkan senjatanya. Pada hari ke-6, Yuki, yang telah menangkap Encik Ando memegang pistolnya, menyedari bahawa ruangan itu di bawah monitor yang menunjukkan masa sebenarnya menunjukkan bilangan penonton yang menonton mereka situasi dalam permainan. Yuki, Encik Ando dan Shoko kemudian menghabiskan hari ke-6 tanpa sesiapa pun dibunuh. Keesokan harinya, pada hari ke-7, Yuki mendapati bahawa pistol dan pemeti ais di dalam ruang makan telah hilang. Bukan itu sahaja, ketika dia mencari semua orang, dia menemui pintu ke sel yang dipenjarakan Iwai telah rosak dan Iwai telah hilang. Ternyata terdapat sebuah bilik kamera CCTV di mana seseorang dari situ telah memantau pergerakan mereka tidak jauh dari sel penjara. Apabila Yuki menuju ke bilik keranda, dia ternampak Encik Ando terbaring tidak sedarkan diri di dalam keranda yang ditutup dalam darah. Tidak lama kemudian Iwai datang dan segera mencekik Yuki. Iwai kemudiannya mengaku bahawa dia adalah penipu yang membunuh Osako. Selepas melihat Osako dan Wakana melalui kamera CCTV di bilik pengawasan, Iwai kemudian menjatuhkan siling bilik menggunakan alat kawalan jauh, kemudian membuang jauh-jauh, sehingga Maki tak sengaja jumpa. Yuki juga menyedari tekaan Nishino dan Osako. Bahawa Iwai adalah pembunuh buruan Aoyama jalan juga benar. Yuki cuba melarikan diri ke ruang makan, tetapi Iwai berjaya menolaknya dan berniat untuk membunuh Yuki dengan tikaman ais batu. Tetapi kemudian Shoko datang dan meletakkan pistol ke kepala Iwai dan mengancam untuk menembaknya. Yuki segera teringat bahawa Encik Ando telah menukar peluru di dalam pistol kepada peluru bom, kemudian cuba menghalang Shoko daripada melepaskan pistol. Iwai segera mengeksploitasi ini, yang segera meraih pistol daripada Shoko dan melepaskannya Shoko dan Yuki. Tetapi sebaliknya pistol itu meletup dan membunuh Iwai, jadi Yuki dan Shoko berjaya bertahan. Patung kecil itu kemudian mengumumkan bahawa Yuki sekali lagi berjaya mendapat bonus, tetapi dia melihat sangat menjengkelkan dan memusnahkan patung kecil itu. Walaupun tubuhnya telah musnah, patung kecil itu masih boleh bercakap dan mengumumkannya permainan telah tamat dan pintu bilik dibuka secara automatik. Selepas itu, Shoko dan Yuki menuruni tangga spiral yang mereka lalui pada yang pertama hari dan berjaya tiba di tempat di mana semua orang mula-mula berkumpul. Di sana, Yuki didatangi oleh salah seorang penganjur permainan yang memberinya beg yang berisi 129 juta yen tunai daripada gaji dan bonus setiap jam. Tetapi Shoko tidak mendapat apa-apa. Melihat keanehan ini, Shoko akhirnya mendedahkan bahawa dia telah bekerja untuk master permainan dan bertanggungjawab untuk menjadikan permainan itu semenarik mungkin untuk menambah bilangan daripada penonton. Shoko turut mengakui bahawa dialah yang membuka pintu sel penjara yang berkunci Iwai. Bukan itu sahaja, ternyata Shoko meletakkan pistol di dalam kotak di dalam bilik Yuki. Selepas berkata semuanya, Shoko berlalu pergi. Tetapi Yuki kemudian mengejarnya dan bertanya mengapa Shoko melibatkan dirinya dalam permainan maut itu. Shoko menjawab bahawa pengecut akan kelihatan sangat menarik kepada penonton apabila terperangkap permainan maut. Tetapi apabila Yuki bertanya mengapa Shoko menolongnya, dia hanya diam dan masuk ke dalam kereta. Filem ini berakhir dengan menunjukkan Encik Ando yang, tanpa diduga, ternyata masih hidup dan hanya berpura-pura untuk mati kerana dia berazam untuk bertahan sehingga tamat permainan dan keluar dari permainan maut hidup. Yuki dan Encik Ando kemudian berjalan pulang bersama-sama. Yuki kemudiannya membuang beg yang berisi wang itu. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.